Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih. Selamat kembali ke channel saya, Cikgu Mus. Pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita untuk Matematik Tingkatan 4, Bab 8, Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul. Jangan lupa like, share dan subscribe kerana subscribe itu percuma. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, contoh 9, muka surat 222. Jadual di bawah. Ini adalah sekiranya data kamu dalam bentuk jadual kekerapan. Jadual di bawah menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh sekumpulan murid dalam satu bulan tertentu. Hitung varians dan sisihan piawai bagi bilangan buku yang dibaca. Okey, ini ialah data. So, bila dia bagi data macam ini, tadi saya bagi tahu kan, ini adalah jadual kekerapan. Kalau awak salah darab nilai, jawapan awak salah. Kalau awak salah, kuasa 2 kan nilai. Jawapan awak salah. So, bila dia bagi jadual kekerapan macam ini, awak mesti tahu yang mana adalah X, yang mana adalah kekerapan. So, dekat sini, kalau awak tengok dalam soalan, dia kata menunjukkan bilangan buku. Bilangan buku yang dibaca. So, ini adalah kita punya X. So, dalam jadual ini kita ada bilangan buku dan kita ada bilangan murid. Bilangan buku sifar 1, 2, 3 dan 4. So, di antara dua ini kita perlu letakkan bilangan buku ini adalah kita punya X. Dan bilangan murid adalah kita punya kekerapan. Maksudnya, bilangan budak yang membaca. Ui. Okey, dia terus keluar banyak sekaligus. So, dekat sini sama juga, saya terus pilih guna rumus nombor 2. Okey, so saya cari variance sebab dalam soalan minta hitung variance dan sisihan piawai. So, rumus variance yang saya pilih adalah rumus nombor 2. Jumlah fx kuasa 2 per jumlah f tolak min kuasa 2. So, dekat sini saya sudah ada f, settle. Saya sudah ada x, settle. Yang saya tidak ada adalah min. So, bila min tidak ada, maksudnya saya perlu cari min. Untuk mencari min, rumus dia adalah yang ini. Min ataupun x bar sama dengan jumlah fx per jumlah f. Ada beza walaupun rupa dia macam sama-sama saja. Yang ini ada kuasa 2. Yang ini tidak ada kuasa 2. Okay, so saya cari min dulu. Min adalah hasil tambah fx. Maksudnya 3 darab sifar. Tambah 5 darab 1. Tambah 8 darab 2. Tambah 2 darab 3. Tambah 2 darab 4. Itu maksudnya jumlah fx. Kemudian bahagi dengan jumlah f. 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2. So, kita tulis dalam bentuk rumus. Okay, 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2. Kemudian dapatlah min sama dengan 35 per 20. Okay, nak biarkan dia macam ini pun boleh. Nak tulis dalam perpuluhan lebih molek. Lebih molek tulis dalam perpuluhan. 1.75. So, min sudah dapat. Bila sudah dapat min, kita cari variance. Barulah dapat cari variance. So, saya guna rumus nombor 2. Awak boleh guna rumus nombor 1. So, variance ialah. Kenapa ni? Lagi-lagi ni. Internet slow kot. Okay, so jumlah fx kuasa 2. Ini yang saya maksudkan di awal-awal tadi. Kalau awak salah darab, kalau awak salah kuasa 2, jawapan awak akan jadi salah. Sebab itu pentingnya awak mesti kenal pasti dulu yang mana adalah x, yang mana adalah f. F adalah kekerapan. X adalah kita punya data yang nak dikaji.
So, dekat sini kekerapan kita adalah 3. So, 3 dalam kurungan sifar kuasa 2. Sebab dalam rumus dia adalah fx kuasa 2. So, 3 darab sifar kuasa 2 tambah 5 darab 1 kuasa 2. 5 darab 1 kuasa 2. 8 darab 2 kuasa 2. 2 darab 3 kuasa 2. 2 darab 4 kuasa 2. Lepas itu bahagikan dengan jumlah F. 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2. Tolak 1.75. Kuasa 2. Ini adalah kita punya min tadi. Okay, min kita sudah cari dekat sebelah ini tadi. Okay. Sumpah lagging. Okay. So, sifar tambah 5 tambah 32 tambah 18 tambah 32 per 20 tolak 3.625. Sekejap. Okay. Dapatlah variance 1.2875. Okay, rumus. Kita guna rumus yang ini. So, variance 1.285. Again, saya sebut lagi sekali, pastikan F dan X awak dikenal pasti terlebih dahulu. Okay, kalau tidak nanti awak main darab saja. Darab sifar 3 kuasa 2, darab 1, 5 kuasa 2, 2, 8 kuasa 2. Awak boleh cuba buat, jawapan awak nanti salah. Okay, so nak cari sisihan piawai. Sisihan piawai adalah punca kuasa 2 variance. So, kita dah dapat variance 1.2875. So, kita punca kuasa 2 kan 1.2875 untuk mencari sisihan piawai. So, dapatlah sisihan piawai 1.1347. Settle variance dan sisihan piawai. Biasanya variance dan sisihan piawai ini soalan dia memang tak lari jauh. Lepas cari variance, dia akan minta cari sisihan piawai. Biasanya lah. Kadang-kadang dia terus minta cari sisihan piawai. Bila dia minta terus sisihan piawai, maksudnya awak cari variance dulu. Lepas itu, cari sisihan piawai. Macam itu. Sama juga. Okey. Boleh saya teruskan? Boleh. Okey. Very good. Kalau ada soalan, jangan malu-malu tanya. Apa ni? Oh, ini alternatif. Okey. Yang ini adalah alternatif. Alternatif, kalau awak macam... tapi untuk kaedah alternatif ini, sebenarnya saya tidak galakkan sangat. Sebab yang ini kan, kalau awak terus buat dalam jadual ini, kalau awak tidak ganti macam yang contoh satu tadi, kalau jawapan akhir awak salah, kalau awak guna gantikan nilai yang betul dalam rumus untuk kaedah satu tadi, awak dapat markah. Yang ini kelemahan dia itu sahaja. Kelemahan dia maksudnya awak boleh hilang markah. Itu kelemahan dia. Tapi ini dia bagus. Saya dulu pun guna kaedah ini untuk jawab SPM. Saya guna kaedah ini juga dulu. So, untuk kaedah alternatif ini, awak carikan, awak tengok dalam jadual. Okay, dalam jadual kita ada X. X kita adalah bilangan buku tadi. So, saya letakkan X. Kemudian di dalam jadual kita ada F, iaitu kita punya kekerapan. Okay, ini kita rujuk jadual. Lepas itu, okay, sekejap saya nak tulis. Mana saya punya pen? Okay, dua ini tadi kita tengok jadual. Dua ini. Jadual. Lepas itu, yang sebelah ini kita tengok rumus. Kalau awak tengok rumus, apa yang diperlukan? Fx. So, saya perlu Fx. Kemudian di dalam rumus juga dia perlu X kuasa 2. Dan di dalam rumus juga dia perlu jumlah
F kuasa 2. Yang ini kita tengok rumus. Yang ini tadi kita tengok jadual. Okay, so bila kita dah buat macam itu, senang cerita 5 lah, 5 kolom. So X salin saja. Sifar 1. Oi. Siapa yang tekan? Tak apalah. Okay, so apa laptop pula. PC saya lagging pagi ni. So, X kita ialah sifar 1, 2, 3, 4. So, saya masukkan dalam jadual. Kemudian F saya ialah 3, 5, 8, 2, 2. So, saya masukkan dalam jadual. Fx. Macam mana nak dapatkan Fx? Awak darabkan sahaja F dengan X. Sifar darab 3 dapat sifar. 1 darab 5 dapat 5. 2 darab 8 dapat 16. 3 darab 2 dapat 6. 4 darab 2 dapat 8. Okey, lepas itu kita cari jumlah. Sebab di dalam rumus kita perlukan jumlah F dan jumlah Fx. So, jumlah F ialah 20 dan jumlah Fx ialah 35. Mana dapat 35 ni, awak tambahkan semua ni. 5 tambah 16 tambah 6 tambah 8 dapat 35. Dan untuk dapat jumlah F, 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2 dapatlah 20. Okey, sekarang yang ini yang bahagian yang selalu student keliru. So, X kuasa 2. Okey, untuk cari X kuasa 2, yang mana ini adalah X kita kan. So, awak kuasa 2 kan X. So, bila awak kuasa 2 kan X, sifar kuasa 2, awak akan dapat dekat sini, sifar. 1 kuasa 2, awak akan dapat 1. 2 kuasa 2, awak akan dapat 4. 3 kuasa 2, awak akan dapat 9. 4 kuasa 2, awak akan dapat 16. Yang ini perlu cari jumlah ke tidak? Tak perlu. Sebab di dalam rumus tidak ada jumlah X kuasa 2. Tetapi di dalam rumus ada jumlah Fx kuasa 2. So, maksudnya kita perlu cari jumlah Fx. Macam mana nak cari? Kita cari dulu Fx kuasa 2. So, F awak yang mana? Ini adalah F kamu. X kuasa 2 kamu yang mana? Ini X kuasa 2. So, untuk cari Fx kuasa 2, awak darabkan F dengan X kuasa 2. Okey, sekejap saya nak cari marker. Yang ini awak darabkan. Macam saya cakap tadi, ini biasanya student keliru sikit. F X kuasa 2. So, 3 darab sifar dapatlah sifar. Kemudian, 5 darab 1 dapatlah 5. 8 darab 4 dapatlah 32. 2 darab 9 dapat 18. 2 darab 16 dapat 32. So, kita cari jumlah Fx kuasa 2 sebab di dalam rumus dia ada minta jumlah Fx kuasa 2. Tambahkan semua 5 tambah 32 tambah 18 tambah 32 dapatlah 87. Okey, barulah awak transfer ke dalam rumus. Variance ialah jumlah Fx kuasa 2 iaitu kita cari min dulu sebab dalam rumus variance kita perlu min. So, min dapat 1.75. Kemudian, variance sama dengan 87 sebab jumlah Fx kuasa 2 87 per jumlah F jumlah F
Musa, salah ni. Kejap ah. Saya nak tengok dalam kuteks. Ya, Musa salah tulis. So, ini adalah 20. So, ini apa ni? Okey, ini adalah 20. So, tolak 1.75. Okey. So, variance 1.2875. Okey, berbalik kepada apa yang saya cakap di awal-awal tadi, untuk langkah ini, kelemahan dia adalah awak boleh kehilangan markah. Contoh macam inilah kesilapan yang saya buat sekarang ini. Kalau dekat sini tadi awak salah letak nilai kan. Untuk dekat rumus ini awak tidak dapat markah. Sebenarnya dekat rumus ini awak boleh dapat 2 atau 3 markah. Kalau salah macam ini, tak dapat markah. Sebab dekat sini awak tidak tunjuk langkah kerja. Itulah kelemahan cara ini. Tetapi dia lebih efisien. So, untuk cari sisihan piawai pula, awak punca kuasa 2 kan variance. So, variance 1.2875. So, dapatlah 1.1347. Okay, settle untuk alternatif. Kaedah jadual ini, saya dulu pun guna kaedah ini juga. Jangan risau. Bukan maksudnya kaedah ini tidak digalakkan. Tapi kaedah ini dia ada kelemahan. Kelemahan dia ialah kalau awak salah ganti nilai dekat sini, tak dapat markah. Awak buat banyak-banyak macam ini, tak dapat markah. Macam tu, rugi. Tapi yang ini dia lebih efisien. Okay, dia lebih efisien. Okay, boleh saya teruskan? Boleh. Okay. Itu tadi adalah contoh yang terakhir. So, untuk kesimpulan hari ini, kita tengok dua sahaja hari ini, iaitu variance dan sisihan piawai. So, untuk variance, maksudnya apa tadi? Purata kuasa 2 bagi beza data dengan min. Sebab dekat sini kita ada, walaupun dia nampak macam banyak sangat macam ini, dalam exam pun dia bagi banyak macam ini. Dia memang keempat-empat ini dia bagi, tapi awak pilih sendiri yang mana lebih sesuai dengan data dan yang mana awak selesa. Okay, itu maksudnya variance. Kemudian, untuk purata pula. Untuk sisihan piawai ialah punca kuasa 2 variance. Maksudnya awak boleh cari sisihan piawai daripada variance. Awak dapatkan variance, kemudian bila dah dapat variance, awak punca kuasa 2 kan variance itu. So, dapatlah sisihan piawai. Ada beza dia. Kalau kalau variance dekat sini awak nampak dia ada topi. Simbol awak dekat sini ada topi. Okay, dalam exam kadang-kadang dia tak bagi pun itu variance. Dia terus tulis simbol saja. Simbol dia dekat sini dia ada topi. Itu adalah variance. Kemudian sisihan piawai tidak ada topi lagi dah. Dia jadi bumbung. Dia jadi bumbung macam ini, itu adalah sisihan piawai. Okay, ada beza. Dekat sini dia tak ada topi. Okay, so untuk latihan, yang ni saya rasa tak banyak. Tu sahaja. Okay, praktiskan diri 8.2 muka surat 223. Soalan 3 A, B. Soalan 3 A, B. Saya bagi dua-dua juga. So, saya sebenarnya nak. Okay, cancel. Soalan 3 B sahaja. Okay, soalan 3 B sahaja. Okay, B sahaja. Kemudian soalan 4. 4 lah, sebab tak ada pilihan lain. Okay, hantar, muat naik dalam Google Classroom. Pautan dekat assignment. Okay, kemudian sebelum Jumaat 11.59 malam. Okay, kalau awak ada masalah untuk upload, buat dulu dalam buku, nanti buka sekolah, saya tengok. Okay. Housekeeping
Okay, sekejap untuk housekeeping.